السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Syukur pada Allah SWT kerana memberi pada kita peluang kehidupan pada hari ini selepas menjadi orang yang beriman, dan Allah beri pada setiap kita ni kesihatan. Nabi SAW telah pun mengingatkan para sahabat dengan bersabda, Sallallahu al-afiyah, mintalah kepada Allah keafiatan, kerana tiada nikmat lebih besar daripada nikmat sihat selepas mendapat iman kepada Allah SWT. Dalam sebuah hadis riwayat Ibn Abi Dunya Tabarani daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawasanya Nabi kita SAW sabda, utrubul khaira daharakum kullah wa ta'arradu li nafahati rahmati rabbikum fa inna lillahi nafahatin min rahmatihi yusibu biha man yasha'u min ibadihi wa sallallahu an yastura awratikum wa yu'ammina rawatikum. Iaitulah sabda Nabi SAW, maksudnya mintalah kebaikan dalam kehidupan seharian kamu keseluruhannya, dan berusahalah untuk mendapatkan tiupan rahmat Allah SWT. Sesungguhnya bagi Allah tiupan rahmat yang dicurahkannya kepada siapa yang dikehendaki di kalangan hamba-hambanya. Mintalah kepada Allah supaya menutup keaiban kamu dan menghilangkan ketakutan kamu. Dalam hadis ini memberitahu kepada kita tentang kepentingan minta kepada Allah SWT. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta satu perkara, memang mintalah kepada Allah. Bila Sayyidina Musa AS bertanya kepada Tuhannya dalam dialog Nabi yang sangat mulia itu dengan kekasihnya, dengan Tuhannya, maka Nabi Musa bertanya kepada Allah SWT, wahai Tuhan, apa yang patut aku minta kepadamu? Jawapan Allah SWT, mintalah kepadaku walaupun pada selipamu yang putus di kakimu. Menunjukkan kepada kita sifat kebergantungan dan rasa bergantung harap itu pada ayat Allahus Samad. Allah adalah tempat untuk meminta. Kadang-kadang sebahagian daripada kita diuji. Contoh, ketika menaiki kapal terbang, kapal laut, kadang-kadang ataupun kurang dinaiki, kerana Allah sentiasa menyatakan perkara dalam Quran. Fa idza rakibu fil fulki, bila naik dalam kapal, maka wajarayna bihim birihin tayyibatin wa farihu biha ja'at harihun 'asif wa ja'ahumul mawju min kulli makan. Bila menaiki kenderaan seperti itu, memang tidak ada siapa tempat untuk bergantung melainkan kepada Allah sahaja. Maka bila ada di langit, menaiki pesawat, ada air pocket, maka rasalah kapal terbang itu bergoyang, bergegar, kadang-kadang jatuh daripada tempat posisi. Masa itulah rasa menyirap darah. Memang tak ada siapa tempat untuk minta melainkan kepada Allah sahaja. Maka tuan-tuan dan hati dan dikasihi sekalian, inilah yang sepatutnya ada dalam diri setiap kita. Kerana pada manusia itu kita minta pada mereka bimbingan, tunjuk jalan. Selebihnya kita minta kepada Allah SWT. Kerana itu ulama-ulama Islam berkata, orang yang buat ubat, yang menyediakan ubat, yang merawat orang, yang membuka hospital, yang sakit, yang merawatnya, semuanya akan mati, yang tinggal Allah SWT. Jadi renungan kita pada waktu ini adalah persiapan untuk menghadapi hari-hari yang penuh dengan kebaikan, yang sedang menanti kita jika umur kita panjang. Semalam, 2 hari lepas, minggu lepas, kita dikejutkan dengan kematian orang yang kadang-kadang kita tak sangka, lebih muda daripada kita, lebih sihat daripada kita, segala keperluan dalam hidupnya ada, tiba-tiba dipanggil Tuhan, dipanggil Allah SWT. Maka sebagaimana seseorang di kalangan salafus salih minta kepada Allah untuk dilanjutkan usianya menghadapi Ramadan,
mereka juga mohon kepada Allah untuk mendapat hari-hari yang utama daripada bulan Zulhijjah ini. Kerana 10 hari yang awal daripada Zulhijjah ni terlalu besar nilainya untuk kita lepaskan. Kalau dalam bab keduniaan andai diberitahu kepada kita sesuatu perkara yang memberi pulangan keuangan, kebendaan, maka tentulah kita akan berusaha untuk mendapatkannya. Pakaian baik, kenderaan, apa saja bentuk kemewahan, apa saja yang berikan kepada kita pulangan, kebendaan, maka kita akan berlumba untuk mendapatkannya. Maka sepatutnya dalam bab akhirat lebih-lebih lagi. Kerana itu tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, dalam hadis ini Nabi beritahu kita sebenarnya tiap-tiap waktu, tiap-tiap hari, tiap-tiap detik ada peruntukan pahala yang besar di sisi Allah SWT. Tapi oleh kerana kesibukan kita dengan berbagai aktiviti dan juga keterikatan kita dengan berbagai tanggungjawab, maka kita kadang-kadang terlepas pandang. Kerana itu Nabi menyatakan dalam hadis yang lain, inna lillahi fi ayyamid dahri nafahatin wa ta'arradu laha fala'alla ahadakum an tusibahu nafhatun fala yashqa ba'daha abadan. Iaitulah sungguhnya Allah memiliki tiupan rahmat sepanjang masa, sepanjang detik, sepanjang waktu. Sebab itu berusahalah kamu untuk mendapatkannya. Moga-moga ada di kalangan kamu yang terkena satu tiupan daripada rahmat Allah itu yang menyebabkan dia tidak akan sengsara sampai bila-bila. Jadi sebenarnya kelebihan waktu untuk beramal ini terlalu banyak di sisi Allah SWT. Tapi oleh kerana kekurangan kita ataupun kelemahan yang ada pada kita, maka kita terlepas pandang pada perkara-perkara yang sedemikian. Maka apakah persiapan untuk menghadapi hari-hari pilihan ini tuan-tuan yang Allah bersumpah dengannya? Dalam surah Al-Fajr contohnya, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajr wa layalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idha yasr hal fi zalika qasamul lidhi hijr. Maka persiapan untuk menghadapi hari-hari yang penuh dengan kebaikan ini, pertama sekali seperti disebut oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dan kitabnya bertajuk Lataiful Ma'arif. Kalau tuan-tuan ada peluang, tuan-tuan bacalah, yang telah pun diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu kita, alhamdulillah, namanya Ensiklopedia Amalan Setahun. Kerana para ulama cukup berjaga-jaga, bimbang sekiranya mereka terlepas hari-hari yang penuh dengan kebaikan yang dijanjikan oleh Allah SWT, ia bukan berlaku dalam bulan Ramadan semata-mata. Banyak waktu lain yang mereka pastikan daripada sumber-sumber sama ada Quran ataupun hadis yang menceritakan keutamaannya, maka mereka jadikan dia rujukan rasmi dalam keluarga masing-masing, mengingatkan kepada anak, kepada isteri setiap waktu supaya jangan terlepas waktu-waktu sedemikian. Kerana kita semua tahu qada di sisi Allah itu ada mu'allaq, ada mubram. Mu'allaq, ya tuan-tuan, tergantung kepada apa yang Allah SWT kehendaki, kita pun tidak tahu. Ya, memang ada qada yang telah pun ditetapkan, tapi dalam ketetapan itu pun ada rahmat Allah, percaturan tersendiri yang kita pun tidak tahu tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi perkara utama yang paling besar sekali kita nak menghadapi hari-hari penuh kebaikan yang telah pun Allah bersumpah dengannya, dan bersumpah bukanlah menunjukkan kepada benda yang biasa-biasa, mana Allah beri perhatian fokus untuk kita tahu. Yang pertama sekali, hendaklah kita berusaha untuk bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu daripada segala dosa-dosa yang kamu lakukan. Dan sebahagian daripada ulama membahagikan dosa besar itu wajib bertaubat nasuha, dosa kecil kena sentiasa beristighfar kepada Allah SWT. Ya, jadi istighfar dan juga taubat ini adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi kata Umar bin Abdul Aziz, sebenarnya setiap kita ni punya dosa. Kalaulah dosa ini tidak ditutup oleh Allah, kalaulah ia mengeluarkan bau, maka tentulah tidak ada seorang pun yang akan sudi duduk dengan kita lantaran banyaknya dosa yang kita lakukan. Satu hari seorang muda datang bertemu dengan Hasan Basri rahmatullah alaihi, yang merupakan seorang daripada tabi'i yang terkemuka yang besar dalam keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasan Basri ini saya pernah cerita pada tuan-tuan. Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam. Isteri Nabi salah seorang bernama Ummu Salamah radhiyallahu anha memiliki hamba perempuan. Hamba perempuan ini baik, dikahwinkan dengan hamba lelaki milik seorang sahabat yang lain.
maka mereka pun dapat anak. Maka Ummu Salamah telah menamakan putera ini putera kepada pekerjanya, hambanya. Putera itu dinamakan dengan Al-Hasan, mengingati cucu Rasulullah SAW yang bernama Al-Hasan bin Ali yang kerap datang ke rumah Ummu Salamah, bermain-main di situ. Mudah-mudahan perangai engkau dicorakkan oleh sifat yang namanya Al-Hasan itu, kebaikan. Maka setiap hari dia mendengar nasihat daripada nenek ataupun majikan ini yang merupakan isteri Rasulullah SAW. Kadang-kadang tak kala ibunya keluar mencarikan keperluan rumah untuk keluarga itu, maka dia menangis, budak kecil ini, bayi ini, ketika usianya belum lagi 2 tahun. Didokong oleh nenek yang mulia ini, iaitu isteri Rasulullah SAW, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Budak ini mencari-cari susu ibunya. Ibunya tidak ada di rumah. Maka Ummu Salamah berikan susunya kepada budak kecil ini. Allahu a'lam, pada usia itu Ummu Salamah merupakan seorang wanita yang sudah lanjut usia. Tentulah tidak memiliki susu seperti wanita muda. Tetapi dia mendapat keutamaan, nama dipanggil Radhi'. Radhi' zaujatin Nabi ataupun Radhi' Ummul Mukminin. Dia mendapat gelaran anak susu kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan Al-Basri. Ini bercakap bukan benda sebarangan. Dia merupakan seorang wanita yang mulia, isteri Rasulullah SAW. Maka daripada kecil dia mendengar ilmu setiap hari, adab, kesopanan, akhlak, sehinggalah bila Ummu Salamah meninggal dunia, maka keluarga ini tidak dapat bertahan duduk di Madinah, kerana setiap hari melihat dapurnya teringat Ummu Salamah, melihat depannya teringat Ummu Salamah radhiyallahu anha. Akhirnya ibu ayahnya decide, marilah kita pindah ke Basrah, kerana duduk sini tiap hari melihat bayangan kelibat majikan yang mulia itu Ummu Salamah radhiyallahu anha. Maka mereka pun berpindah ke tempat yang namanya Basrah. Oleh kerana membesarnya dalam keluarga Nabi, di Basrah pun ramai sahabat-sahabat Nabi, Sayyidina Ali karramallahu wajhah pun ada di sana. Maka budak kecil ini menyerlah bab ilmunya. Pada usia 8 tahun ataupun lebih sedikit, dia sudah menyampaikan kuliah di masjid besar di Basrah. Maka Sayyidina Ali satu hari tampil di situ, Sayyidina Ali pun heran tengok, tak ada orang lain ke nak bagi kuliah? Kenapa budak kecil ini? Usianya masih bayar anak-anak aku. Maka Sayyidina Ali bertanya kepadanya 3 soalan, dan 3 soalan itu dijawab dengan tepat. Barulah Sayyidina Ali perasan ini merupakan seorang anak cucu kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Masya Allah, ini adalah bukan calang-calang orang. Maka Sayyidina Ali memberikan tempat untuknya menyampaikan ilmu di Masjid Basrah. Ini cerita tentang Al-Hasan Al-Basri rahmatullah alaihi radhiyallahu anhu wa ardhah. Ya, jadi Al-Hasan Al-Basri ini ditemui oleh seorang pemuda pada hari tuanya, bertanya kepadanya, "Tuan Guru, saya nak tanya kepada Tuan Guru, kenapa susah bagi saya untuk bangun malam? Kenapa payah bagi saya untuk melakukan kebaikan? Dan saya tidak rasa bersalah tidak melakukan kebaikan-kebaikan yang orang lain sibuk buat. Setiap hari orang pergi sembahyang subuh, kita tak rasa bersalah tak pergi sembahyang subuh berjemaah. Contohnya, orang menghafal Quran, kita mendengar imam baca Quran, Masya Allah hebatnya bacaan, kita tak pernah rasa bersalah untuk tidak menambah ingatan kita pada Al-Quranul Karim. Ketika orang berlumba-lumba melakukan sedekah, kita tidak pernah rasa bersalah kerana tidak bersedekah. Kenapa ada perasaan macam ni? Tak rasa bersalah. Ada mubalah, orang Arab kata. Mana tak peduli, benda pun tak peduli. Maka jawapan Hasan Basri kepada budak muda ini, qayyadatka zunubuka ya akhi. Sebenarnya engkau tidak rasa bersalah dan tidak peduli untuk buat kebaikan, itu kerana banyaknya dosa-dosa yang telah membelenggu engkau. Jadi sebenarnya dosa bukan sahaja menghitamkan hati, malahan akan menyebabkan kita rasa tidak bersalah untuk tidak beribadah kepada Allah SWT. Jadi tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, pesan Ibnu Rajab Al-Hambali untuk engkau mengetahui kelebihan
Bulan-bulan yang utama ini, Zulkaidahnya yang hampir tamat, Zulhijjahnya, engkau masih bertaubat kepada Allah SWT. Kalau tidak, ia akan berlalu macamlah berlalu Ramadan yang lalu, tidak ada peningkatan apa-apa pada engkau. Kesiannya Allah kepada engkau, iaitu dia beri banyak waktu itu setiap hari sebenarnya, tapi kesibukanmu maka diberi hari-hari tertentu. Tapi engkau nak masuk, kau kena ada kelayakan, qualification yang cukup. Kalau tidak, engkau akan melaluinya seperti orang lain melalui. Tiada apa-apa pertambahan iman, tak ada apa-apa peningkatan pada amal salih engkau, kerana syarat pertama engkau tidak penuhi, iaitu engkau tidak qualified, engkau tidak bertaubat kepada Allah SWT. Ya tuan-tuan yang mulia sekalian, bandingan boleh diberikan kepada seorang yang pergi di satu tempat. Anda berasal di mana? Di mana anda datang? Daripada mana anda bekerja? Di mana anda pernah berada? Saya berada dekat UM, Masya Allah, berapa tahun kat sana? 10 tahun. Kalau 10 tahun ni tempoh satu matang untuk orang belajar. Degreenya 5 tahun mungkin, mastersnya mungkin 3 tahun, 8 tahun, PhD-nya mungkin 2 tahun atau lebih, 10 tahun lah. Tak, saya pergi UM bukan saya belajar, saya adalah tukang masak kat UM. Kita bukan menghina profession itu tuan-tuan, masak itu kerja mulia bagi orang makan. Ataupun saya penjaga keselamatan, itu kerja mulia, jaga keselamatan universiti. Tapi kerana masuknya ke UM tiada qualification. Kerana orang nak masuk universiti berprestij itu, contohnya dia kena ada kelayakan akademik yang tertentu, barulah dia boleh belajar, barulah dia lepas daripada tempat itu, barulah dia jadi orang yang qualified. Tapi kalau tidak memiliki minimum requirement, iaitu SPM barangkali, maka dia tidak boleh masuk tempat itu. Maka demikian juga masuk bulan pilihan ini perlu pada minimum requirement, dia kena bertaubat kepada Allah SWT. Bertaubat dengan bersungguh-sungguh, mengenangi dosa dan duduk, dan tiada waktu yang lebih tepat untuk bertaubat melainkan pada waktu sebelum subuh. Kan itu kita baca kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika abang-abangnya mula menyedari kesalahan mereka, mereka lihat Yusuf sudah menjadi orang besar di Mesir, mereka kini perlukan bantuannya untuk dapat keperluan hidup itu. Mereka pun nak cakap apa pada ayah, lalu mintalah kepada Allah, mintalah kepada ayah supaya minta tolong pada Allah, minta keampunan untuk mereka. Malu. Maka jawapan ayah ini, sa'astaghfiru lakum rabbi, aku akan minta ampun kepada Allah untuk kamu nanti. Para ulama tafsir, contohnya Imam Qurtubi berkata, nanti ini maksudkan itu waktu sebelum subuh, waktu sahur. Kerana waktu itu waktu paling mujarrab, waktu yang paling tepat untuk mohon keampunan kepada Allah SWT. Yang kedua, kata Ibn Rajab dalam kitabnya, dalam kitab namanya Ensiklopedia Abnas Tahun telah diterjemahkan ini, Al-Azmu Sadiq ala Ightinam Hadhil Ayyam. Maknanya satu tekad yang dibulatkan dengan bersungguh-sungguh untuk kita memenuhi hari-hari itu dengan kebaikan-kebaikan yang ada. Buat daripada sekarang satu checklist, apa yang kena buat supaya tidak terlepas benda itu. Makna mindset kita daripada awal ini, hari-hari ini penuh keutamaan, kelebihan, aku kena buat, setiap benda ni aku kena buat. Macamlah doktor bagi nasihat kepada aku, kena makan ni, kena makan itu, untuk beri kepada aku kesihatan tubuh badan, maka kesihatan rohani aku pun kena jadi keutamaan pada usia macam ni. Itu dia. Fayambaghi 'alal muslim yahris hirsan shadidan ala imarati hadhil ayyam bil amal wa aqwali salihah. Maka wajib mesti kepada setiap orang Islam ini untuk tamakkan, maknanya bersungguh-sungguh memberi fokus untuk memakmurkan hari-hari ini dengan sama ada amal yang salih ataupun kata-kata yang penuh dengan kebaikan. Allah SWT mengingatkan kita, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sesiapa yang bersungguh-sungguh untuk mengingati Allah, berjihad, mengatasi hawa nafsunya, maka kami pasti bukakan untuknya jalan-jalan kebaikan. Jadi tuan-tuan, ini adalah perkara kedua. Yang ketiga, secara prinsip asasnya, al-bu'du anil ma'asi, ibti'adul ma'asi. Mesti berusaha untuk menjauhi perkara-perkara maksiat yang zahir, yang batin, dengan bersungguh-sungguh. Fakama anna ta'at asbab lil qurbi min Allah, fal ma'asi asbab lil bu'd anillah wa tardi an rahmatihi, wa qad yuhramul insanu rahmatullah bisabab zanbin yartakibuhu. Maka hendaklah seorang itu berusaha untuk menjauhi perkara-perkara maksiat. Imam Ghazali membahagikan maksiat ini
matanya. Kalau tidak ada apa-apa urusan, tak payahlah pergi ke tempat-tempat yang akan merendahkan mata kita untuk melihat aurat orang. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kerana daripada mata masuk ke dalam hati. Bila melekat dalam hati, tak bertaubat daripada dosa-dosa mata yang berlaku itu, menyebabkan kemanisan beribadah terhakis. An-nazratu sahmun min sihami iblis, man tarakaha makhafatallah awrathahu Allahu imanan yajid fi qalbihi halawatahu. Dalam hadis Nabi telah menyatakan bahawa pandangan itu sasaran daripada panah-panah iblis. Sesiapa yang dapat menjaga matanya daripada melihat yang haram, maka Allah akan beri kepadanya keseronokan beribadah kepada Allah SWT. Telinga ini kawal daripada mendengar benda-benda yang haram, umpat keji, nyanyian melalaikan dan sebagainya. Mulut daripada makan, berkata benda yang haram. Tangan, kaki, kepala berfikir yang haram. Ya, satu hari sahabat-sahabat Nabi telah diberitahu, ditanya oleh Rasulullah, kamu malu daripada Allah tak? Jawapan mereka, inna lana sahi minallahi haqqal haya. Kami malu kepada Allah, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah telah menyatakan, al-isya' minallah an tahfadha ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa wa an tadhkura al-mauta wal bila. Nabi telah menyatakan bahawa waman istahya minallah taraka zinatal hayati dunia. Nabi telah pun bersabda bahawa kamu malu tak kepada Allah? Jawapan mereka, malu Rasulullah, kami malu kepada Allah. Para sahabat ni malu kepada Allah sangat dahsyat. Macam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman, ramai lagi. Mereka ni kalau masuk dalam bilik air, mereka pergi untuk qada hajat, dia tutup muka habis-habis, tuan-tuan. Malu kepada Allah. Padahal waktu seperti itu sukar untuk tutup badan kita, anggota kita, kerana sedang qada hajat, orang besar, bayi kecil. Walaupun demikian, mereka punya rasa malu itu tutup muka, membayangkan macam mana Allah perhati aku dalam keadaan, padahal keadaan itu memang tak dapat dielakkan. Malunya mereka kepada Allah. Walaupun sedemikian tingginya perasaan malu sahabat-sahabat kepada Allah SWT, tapi Nabi masih lagi memberitahu mereka satu yang lebih utama daripada rasa malu itu. Sebenarnya malu pada Allah lah elakkan diri daripada berfikir yang bukan-bukan. Berfikir yang bukan-bukan. Yang kedua, menjaga perut daripada apa yang dimakan. Yang ketiga, membuat persiapan untuk kembali kepada kematian. Dan sesiapa yang malu kepada Allah, maka dia akan tidak mengambil berat. Dia automatik, dia tidak ambil berat bab perhiasan hidup dunia. Ya, setengah orang kalau nak hadir satu tempat, pakaiannya mesti ada protokol, rumahnya mesti ada protokol, kenderaannya mesti ada protokol. Yalah tuan-tuan, tapi orang yang malu kepada Allah, benda-benda ni tak apalah, lebih kurang je sudahlah, nak apa benda nak payah sangat. Ya, kena ada keseragaman ini, uniformity yang tertentu. Kalau ia menyusahkan, nak buat apa? Ya, tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi sekalian, kita dengan Allah SWT yang kita kena ambil peduli, ambil berat. Pakaian ini setakat menutup aurat, kemas, okey, cukup. Tak perlulah kena ada protokol yang tertentu, regimen yang tertentu, color yang tertentu. Ini bimbang. Bila sifat seperti ini menguasai seseorang, sebenarnya dia menjadikan manusia lebih utama daripada Allah SWT. Baik tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, ini adalah 3 perkara yang kita kena buat untuk menghadapi bulan-bulan, menghadapi hari-hari pilihan ini. Sebenarnya bulan pilihan dah mula pun, Zulkaidah nak habis dah pun, Zulhijjah, Muharram. Ini adalah bulan dipanggil bulan-bulan haram. Kenapa dipanggil bulan-bulan haram? Haram berkaitan hurmah. Hurmah ni makna penghormatan, kemuliaan. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab duduk agak terasing sedikit, dipanggil Rajab Al-Mufrad. Ini adalah bulan-bulan penuh keutamaan selain daripada Ramadan, kerana Allah nak beri pada kita kelebihan beramal untuk kita jaga hari-hari itu. Dan di kalangan orang Arab terdahulu pun, sebelum Islam pun, mereka menghormati bulan itu, mengikuti syariat Nabi Ibrahim untuk tidak berperang. Orang Arab ni kuat berperang, benda sikit pun jadi berperang, bergaduh sebelum datangnya Islam. Ada sampai kerana seekor unta pun berperang selama 40 tahun, namanya perang Bu'ath.
di antara orang Aus dan orang Khazraj di Madinah. Mereka perang hanya disebabkan unta. 40 tahun tak selesai tuan-tuan. Kebencian meluap-luap, tak boleh tengok pihak belah sana, sehingga datang Islam untuk memadamkan api perselisihan pemusuhan itu. Masa berlakunya perang tersebut, datang 4 bulan ni berhenti, stop. Lepas tu sama balik perang. Penghormatan mereka berikan kepada bulan walaupun pada masa itu mereka dalam kesesatan. Jadi tuan-tuan dan hati dan dikasihkan, tadi saya dah sebutkan kepada tuan-tuan bagaimana Allah bersumpah, wa idza aqsamallahu bi syai'in dalla ala izami makanatihi wa fadlihi. Bila Allah bersumpah dengan satu perkara, itu tak lain tak bukan menunjukkan kepada keutamaan, kelebihan yang ada pada waktu tersebut, hari-hari yang penuh keberkatan yang telah pun dinyatakan tadi, iaitu 10 hari yang awal daripada bulan Zulhijjah. Yang kedua, untuk tuan-tuan lagi, tak ada hari yang Allah tentukan untuk mengingatinya dengan bersungguh-sungguh melainkan hari itu tuan-tuan. Kerana Allah Ta'ala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa yazkuru ismallaha fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Dan surah Al-Hajj, Allah menyatakan ingatlah Allah pada hari-hari itu. Kerana jemaah haji yang menunaikan ibadah haji, mereka berada di Muzdalifah, mereka berada di Arafah, Muzdalifah, Mina, maka mereka mengingati Allah. Allah sebut ingat Allah pada hari itu. Tak ada hari lain yang Allah menyatakan demikian tuan-tuan, melainkan hari-hari yang penting ketika jemaah sedang berkumpul di tanah haram, di Arafah, di Mina, di Muzdalifah. Jadi kita pun mendapat tuntutan tersebut untuk ingat Allah SWT. Lalu Nabi juga telah menyatakan bahawa ini merupakan hari-hari yang sangat penting. Fadlul ayyami dunya ayyamul ashar, yakni ashar Zulhijjah. Qila wala mithlahunna fi sabilillah, qala wala mithlahunna illa rajulun afara wajahu turab. Dalam hadis sahih Nabi telah bersabda, tak ada hari yang lebih utama daripada hari-hari ini. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, amal salih padanya sangat utama melebihi orang berjihad ke? Jawapan Nabi, ya. Mengingati Allah pada hari-hari yang 10 itu lebih utama daripada berjihad di jalan Allah. Jihad ini bukan senang-senang nak buat tuan-tuan. Kalau orang yang pergi berjihad di Bosnia, di Afghanistan, kita tengok saudara-saudara kita yang sedang dianiaya di India, di China kerana mempertahankan agama mereka, itu semua jihad tuan-tuan, syuhada semuanya. Kita tak terbayanglah kalau berlaku pada kita tuan-tuan hari ini. Ya, rumah mereka dibom, yang perempuannya dianiaya, orang tua-tua dibunuh dengan begitu sahaja. Ya, ada orang sedang mengandung pun dicungkil keluar baby daripada perutnya. Seperti cerita-cerita menyayat hati yang kita dengar dan kita lihat di Bosnia beberapa tahun dahulu. Jihad. Ya, kalau Mongol melanggar Baghdad lebih daripada beberapa ratus tahun dahulu, lebih dahsyat lagi. Kemuliaan ini tak semua orang dapat. Tapi oleh kerana Allah mengetahui keadaan kelemahan sebahagian daripada umat Islam macam kita, maka diberi kelebihan hari-hari ini yang pahalanya mengatasi pahala jihad. Tapi adalah orang yang lebih daripada kita, iaitu mereka yang berjihad dengan sebenar-benarnya, yang telah pun keluar untuk mati syahid, maka mereka itu memang tiada tandingannya lah, kata Nabi SAW. Lagi pada hari 10 Zulhijjah yang awal ni, pada hari 10 yang awal ni ada hari Arafah. Yang hari Arafah ni yang Nabi SAW telah pun menyatakan tiada hari yang lebih besar, lebih ramai manusia diampunkan oleh Allah banding hari Arafah, sehingga iblis itu datang mencurahkan tanah di atas kepalanya kerana merasa amat kecewa dan hampa melihat ramai orang yang telah disesatkan itu kembali kepada Allah dan Allah mengampunkan untuk mereka. Maka inilah dia hari Arafah. Tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi, sekarang nak pergi haji lagi bertambah payah. Macam-macam ketetapan yang telah pun ditetapkan kerana mengambil kira wabak yang berlaku sebagai. Ya Allah, kalau orang dapat pergi haji tak pergi pada waktu ni memanglah tak patut sangat tuan-tuan. Ya, dunia ni nak kejar sampai bila nak kejar tuan-tuan? Nak haji yang pertama dapat tawaran pergi, serahkan yang lain kepada Allah SWT. Tuan-tuan hati dan dikasih sekalian. Satu hari Al-Imam An-Nasafi tawaf di Kaabah, dia bertemu dengan seorang tua, sangat tua dan bongkok. Orang tua itu berkata kepadanya, wahai orang muda, berapa lama engkau ambil untuk sampai ke sini? Jawapan Imam Nasafi, aku datang sini 3 bulan perjalanan. 3 bulan, lama ya, 3 bulan nak sampai. Jawapan orang tua itu, alhamdulillah aku 3 tahun nak sampai ke sini. Terkejut Imam Nasafi mendengarnya.
Lalu orang tua itu berkata, zur man syi'ta wa in syattat bika diyaru wa hala min dunihi hujubun wa astaru la yamna'annaka bu'dun an ziyaratihi innal muhibba liman yuhibbu zawaru. Ya, orang dulu nak pergi haji naik kapal, datuk kita, moyang kita berhenti pula dekat Aceh. Perjalanan masa bulan-bulan. Itu sebab orang nak pergi haji siap sebulan lebih awal sebelum musim haji. Sebulan kat sana, sebulan pula perjalanan pulang. Kalau meninggal dunia atas kapal, riwayatnya dijampak je ke dalam laut. Tuan boleh sekali. Sebab orang nak pergi haji dulu peluk, cium, takut tak jumpa lagi. Kata Imam Nasafi, orang tua itu pergi 3 tahun. Kerana orang dulu lebih besar cabarannya. Dia pergi menaiki unta dalam perjalanan, ditawan oleh perompak, dia ambil semua pakaiannya. Kalau nasibnya baik dia lepaskan, kalau tidak dia jadi hamba. Lepas tu nak merdekakan diri balik semula, kena bekerja lagi. Tak ada siapa pun nak untuk dihubungi, di bumi yang asing, jauh daripada orang. Itu yang jadi 3 tahun tu. Lalu dia berkata, wahai anakku, datanglah ziarah kekasihmu setiap kali kau ingat kepada dia. Kerana orang yang mengingati seseorang, dia tidak akan pernah melupakannya. Dia akan cuba untuk jumpa orang itu walaupun dalam kesusahan. Tuan dimuliakan Allah sekalian. Dahulu ada seorang ulama di Melaka. Beliau ni seorang wali Allah, telah pun meninggal dunia lebih 20 tahun lalu. Semua orang tahu kelebihan yang daripadanya, karamah yang Allah beri padanya. Bantu orang, kehidupan yang serba sederhana, tapi tak pernah pun mengata tidak kepada permohonan orang terhadapnya. Tuan guru, muallim, ada orang terbakar rumahnya, ya, sudah datang jumpa aku, nanti aku bantulah mana yang mampu. Tengok-tengok 10,000 dibantunya. Zaman 10,000 macam 100-200 ribu, tuan-tuan. Anak masuk universiti tak cukup duit, datang bagi 3,000. 3,000 masa dulu, tuan-tuan bayanglah, besar macam 30,000 tau, 30 tahun lalu. Kalau orang datang ke rumahnya, mesti ada bawa pulang sekurang-kurangnya pisang sesikat, mesti bagi. Ya, tuan-tuan hati dan dikasih sekalian. Kalau orang tu datang daripada jauh, kisah daripada anak-anak murid yang saleh. Tuan guru, saya datang daripada jauh ni, tuan guru, di Kota Baru datang. Saya datang ni memang nak pergi jumpa tuan guru. Zaman dulu mana ada highway, tuan-tuan. Saya jumpa, saya ambil cuti nak jumpa tuan guru. Nanti kalau dia peluang, saya ziarah pula pakcik saya, bapak saya ada kat sini. Orang Kelantan datang jauh. Maka dia pun bagi, duduk. Dia bagi jamuan apa yang ada lah, biskut kering ke, TO ke, ada roti canai ke, ra'i ke, betul-betul. Tapi kalau orang tu datang berjumpa dengannya, tuan guru, saya kebetulan lalu kat sini, saya lalu, saya pun singgah lah. Yalah, orang tu dilayan, tapi tidak sebagaimana dilayan orang yang datang jumpa daripada jauh. Apa hajatmu ni? Mana anak tu? Mana? Dia tahu pula orang tu punya keadaan kat rumah. Makcik itu okey ke yang pergi haji? Tuan guru tahu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia pernah mengajar, tuan-tuan, anak muridnya. Dia beritahu pada anak muridnya, nak balik rumah segera sekarang. Rupanya rumah orang tu terbakar, tuan-tuan. Subhanallah, masya-Allah, tabaraka ta'ala. Kalau kita bersalam dengan dia, bagilah berapa sekalipun, RM500, RM1,000 pada masa itu. Nanti bila kita tak perasan, ingat kita tak perasan, duit yang kita dapat tu dia dah bagi orang yang salam dengan dia. Datang ke majlis ilmu bukan dia dibayar duit, dia membayar duit pada orang. Semua yang hadir itu. Lepas asal nanti ramailah orang datang ke rumahnya minta hajat, berkahwin, belum dapat zuriat dan sebagainya. Bagi orang tu pula duit. Bukan sedikit, tuan-tuan. RM100, RM200 pada zaman itu. Tak mana duit diambilnya orang pun tidak tahu. Hidupnya untuk Allah, kerana Allah, kepada Allah. Ketua Menteri Melaka pada masa itu, berapa puluh tahun lalu, datang rasmi ke sebuah sekolah, dia bagi Ketua Menteri itu RM50. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, saya cerita pada tuan-tuan ni untuk ambil pengajaran bahawa kalau orang datang untuk menziarahinya dengan tujuan ziarah, dilayannya bersungguh-sungguh. Tapi kalau orang itu setakat lalu, singgah,
dia layan, tapi taklah seberapa layanan seperti orang pertama tadi. Maka begitu juga dengan Allah, walillahil mathalul a'la. Kalau kita datang pagi ini kerana malam tadi kita niat untuk sembahyang subuh berjemaah, untuk hadir ke majlis ilmu, maka tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, pahalanya lebih berganda daripada orang yang kebetulan datang. Tak ada kerja, datanglah sembahyang subuh. Maka tentulah yang pertama itu dengan niatnya bagai-bagai nak bagi salam kat orang, nak dengar majlis ilmu, nak datang saat pertama, nak sembahyang sunat, kalau sempat nak baca Quran, nak sembahyang sunat syuruk, pahalanya berganda-ganda kerana niat telah siap dalam hatinya. Maka begitu juga dalam beribadah kepada Allah SWT. Jadi tuan-tuan, begitu juga dalam hari-hari yang penuh barakah ini adanya hari nahar. Hari nahar ni hari sembelihan. Dalam mazhab Syafi'i meletakkan hari sembelihan itu hari 10, 11, 12, 13, 4 hari. Tapi mazhab yang lain meletakkan hari 10, 11, 12 sahaja, 3 hari sahaja. Ya, mazhab Syafi'i mempunyai hujah yang kuat untuk mengatakan sembelihan itu sampai waktu asar hari yang ke-13. Baik tuan-tuan rahmati dan dikasihi, ini merupakan kelebihan yang menyebabkan adanya keutamaan hari-hari yang awal Zulhijjah. Yang keenam, iaitulah berhimpunnya segala ibu ibadah pada hari tersebut. Mana ibu kepada ibadah apa dia tuan-tuan? Kata Ibn Hajar dalam Fathul Bari, yang pertama sekali pada hari 10 Zulhijjah awal itu dituntut kita untuk mengingati Allah. Sembahyang digalakkan untuk banyakkan. Puasa digalakkan bagi mereka yang tidak menunaikan ibadah haji, iaitu pada hari Arafah. Bahkan pada 9 hari awal itu digalakkan untuk puasa 1 sampai 9 sebenarnya. Dan kemudian pada hari itu juga berhimpun ibadah haji. Ibadah-ibadah yang besar dalam rukun Islam ini. Sembahyangnya, sedekahnya, sedekah itu macam zakat lah, digalakkan. Puasa digalakkan untuk orang yang tak buat ibadah haji. Haji, sedangkan dalam Ramadan pun tidak ada ibadah haji. Ada orang yang sedang buat umrah pada waktu itu. Bagi mereka yang sedang pergi haji, mereka dapat buat umrah. Mungkin mereka melakukan secara tamattu', ya, maka ataupun mereka melakukan sebagai qiran. Jadi tuan-tuan yang berhimpunnya ibu kepada segala ibadah dalam hari-hari yang 10 ini menyebabkan kedudukannya begitu tinggi di sisi Allah, sehingga sebagian mereka ulama mengatakan lebih tinggi daripada kelebihan malam bulan Ramadan tuan-tuan. Kecuali Lailatul Qadar itu. Lailatul Qadar itu satu pemberian bonus yang luar biasa. Tapi dari sudut amalannya, pahalanya tidak kurang nak dibandingkan dengan Ramadan tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Baik. Jadi tuan-tuan, dalam hadis sahih yang lain Nabi telah menjelaskan, ma min ayyamil amal as-salih fihi, al-amal as-salih fihi, ma min ayyam al-amal as-salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Tak ada hari yang amal salih padanya lebih tinggi kualitinya di sisi Allah nak dibandingkan dengan 10 hari ini. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah sahabat-sahabat, walal jihad fi sabilillah, walal jihad fi sabilillah. Walaupun jihad di jalan Allah, wahai Nabi, diatasi pahalanya oleh amal salih pada 10 hari awal. Nabi jawab, ya. Ya. Nabi menegaskan, ya. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi summa lam yarji' min zalika bi syai'. Kecualilah seorang yang benar-benar telah meletakkan tekad, bulatkan azam dalam dirinya untuk mati syahid, keluar dan tidak mahu pulang, maka orang ini memang tidak dapat diatasi pahalanya oleh sesiapa pun, kata Rasulullah SAW. Tapi kalau orang tu pergi berjihad dan teragak-agak, mungkin dia pergi kerana nak wang yang dijanjikan, dia tak bersedia untuk mati. Ya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, putusan tentera ke satu-satu tempat, misi keamanan dan sebagainya, kita memperkecilkan, itu besar pahalanya. Tapi orang sedemikian boleh diatasi pahalanya walaupun dia pergi jihad oleh mereka yang beramal pada 10 hari bulan Zulhijjah. Tapi kalau orang itu pergi dengan niat, aku memang tak nak pulang, beritahu siap-siap kat isteri, abang memang tak pulang. Kalau orang sedemikian memang pergi untuk mati syahid, memang tak ada siapa dapat mengatasi pahalanya. Tak ada siapa pun dapat melebihi pahala orang yang telah meletakkan tekad macam ni, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Sukarlah nak jumpa orang seperti ini, tuan-tuan, ya. Baik. Jadi apakah amal yang digalakkan untuk kita buat sekarang? Kita dah tahu keutamaan, kelebihan dengan hadis yang banyak. Yang pertama sekali, menunaikan ibadah haji dan umrah. Dapat peluang, pergi. Terus ada tangguh-tangguh lagi, tuan-tuan, pergi. Baik. Yang kedua, kalau kita tak dapat buat ibadah haji dan umrah, tak mengapa, ada peluang, puasa. 9 hari yang awal ni puasa. Hari ke-10 tak boleh puasa lah, yang merupakan hari Aidil Adha, hari haji. Tapi walaupun 9 hari puasa, Allah kira 10. Tuan-tuan,
Baik ya. Dalam fatwa yang dikemukakan oleh para ulama, sekarang hari Arafah beza kita dengan Saudi, kan? Saudi Arafah pada hari Jumaat, kita raya pada hari Ahad. Adakah begitu? Kalau berlaku demikian, para ulama mengeluarkan solusinya supaya kita puasa pada hari Jumaat dan puasa pada hari Sabtu, kerana raya kita pada hari Ahad. Kerana hari Arafah kita berbeza. Nampak tuan? Kerana Arafah itu berbeza. Dan para ulama secara jumhurnya mengatakan sebenarnya doa yang dimakbulkan Allah SWT itu bukan sahaja kepada orang wukuf di Arafah, seluruh umat Islam di mana sahaja mereka berada. Ya, ini merupakan fatwa yang dikeluarkan yang sangat famous oleh ulama Azhar, ulama daripada Tanah Haram, ulama daripada Eropah, ulama-ulama Islam yang mengeluarkan fatwa mengatakan hadis itu generalize, semua orang mendapat kelebihan doa pada hari Arafah yang jangan dilepaskan. Ya, tuan-tuan dan hadirin dikasihi sekalian. Baik. Jadi dalam hadis yang mana Nabi SAW telah pun mengajar kita untuk berpuasa, maka Imam Nawawi mengatakan siyamuha mustahabun istihbaban syadida. Imam Nawawi mengatakan rumusan daripada hadis-hadis banyak menceritakan keutamaan puasa pada hari Arafah itu. Kalau tak dapat 9 hari yang pertama tak mengapa, hari 9 itu tolong jangan miss, kerana ia istihbaban syadidah, sangat-sangat dituntut, sangat-sangat diutamakan. Kalau kau terlepas, memanglah tak ada dah ganti yang kau akan dapat dalam tahun ini, kerana Zulhijjah bulan terakhir untuk kau buat baik kepada Allah SWT. Yang ketiga, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, iaitu solat. Banyaklah solat. Itu sebab kita sebut awal-awal tadi, azam yang kita bulatkan, tekadkan, list daripada sekarang. Sembahyang sunat apa yang kita kena buat? 2 sebelum subuh. Kalau tertinggal, kita sembahyang subuh datang, dah sembahyang subuh, qada balik semula. Ya, qada balik semula. Ini sembahyang sunat yang utama. 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur, 2 selepas maghrib, 2 selepas isyak. 10 buat. Kalau zuhur itu dapat buat 4 sebelumnya lagi utama. 2 bagi salam, 2 bagi salam. Maknanya ada 4 rakaat sebelum subuh, sebelum zuhur. 4 selepas zuhur. 2 campur 2. Kalau hari Jumaat ada 2 dengan 2 jadi 4 sebelum Jumaat, 2 dengan 2 lepas Jumaat itu jadi 4 juga. Kerana Nabi telah menyatakan siapa yang beriltizam dengan sembahyang 4 rakaat lepas zuhur, lepas Jumaat ini, wajib baginya syurga. Wajib baginya syurga. Dengan syarat dia meninggalkan dosa-dosa besar. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ini adalah perkara yang kita boleh buat, ya, yang kita boleh buat dan kita usahalah untuk buat. Sembahyang sunat duhanya, sembahyang sunat hajatnya, sembahyang sunat taubatnya. Ada orang rajin buat sembahyang sunat tasbihnya. Ya, buatlah sedaya upaya, buat list dalam hari-hari pilihan untuk kita lakukan. Tak boleh buat sehari, buat selang-selang. Ya, baik. 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya lebih besar daripada dunia seisi kandungnya, nilainya di sisi Allah SWT. Semua kita tahu. Yang keempat, takbir wa tahmid wa tahlil wa zikr. Banyakkan takbir, banyakkan tahmid, banyakkan tahlil dan juga banyakkan zikir. Wa kana Umar yukabbir fi qubbatihi bi Mina fayasma'uhu ahlul masjid fayukabbirun. Ini adalah Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu bertakbir pada hari di Mina ketika sedang bermabit itu, suaranya kedengaran habis satu Mina dia bertakbir. Ini adalah hari-hari yang kita digalakkan untuk bertakbir. Takbirnya, tahlilnya, ya, dan kemudian kita bertahmidnya. Kalau kita bukan dalam ibadah haji sekalipun, hendaklah kita banyakkan takbir. Lagi kita punya waktu yang banyak banding dengan mereka, maka banyakkan bertakbir, tuan-tuan dan hadirin dikasihi sekalian. Ini adalah antara galakan yang dituntut kepada kita. Dan sebenarnya bukan setakat takbir raya. Sebelum masuknya hari raya lagi kita digalakkan bertakbir. Nabi SAW setiap kali menaiki tempat yang tinggi, Nabi akan bertakbir. Naik unta, naik tempat tinggi, Allahu Akbar. Kita lalu kereta kat Bangsar ni kan banyak bukit, Allahu Akbar. Pahala tuan-tuan daripada cakap benda yang bukan-bukan, cerita orang dan sebagainya. Bertakbir, bertahlil, bertahmid. Takbir apa dia? Allahu Akbar. Tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan kalimah ni tuan-tuan, dia mendapat pahala seolah-olah memerdekakan 10 orang
anak Nabi Ismail yang menjadi hamba. Bila pula anak Nabi Ismail jadi hamba? Tapi Nabi nak ceritakan keutamaan kalimah ini. Ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa mengucapkan 10 kali, pahalanya seolah-olah dia memerdekakan 10 orang anak Nabi Ismail yang menjadi hamba. Dan tiada siapa dapat mengatasi pahalanya melainkan orang yang mengucapkannya lebih banyak daripada beliau. Cuba ucapkan 100 kali. Naik kereta, ucap. Sampai doa yang kita baca, ucap. Nanti kalau kereta naik tempat tinggi, Allahu Akbar. Itu amalan Nabi kita SAW. Ya. Yang kelima, banyakkan sedekah. Kerana tuan-tuan hati dan kasihan sekalian, Allah SWT mengingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khulla wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Banyakkanlah beri sedekah. Ya tuan-tuan, bukan pada nilainya yang besar, tapi pada kekerapan dan juga keikhlasannya. Walaupun pada RM1, walaupun pada RM5. Perhatikan tuan-tuan ni, kadang kita beli barang, beli buah kat orang tepi jalan, harganya RM19. Dia nak bagi RM1, kita pun tak apa, RM1. Ya Allah, dia punya doa untuk kita panjang lebar tuan-tuan ni mulia Allah sekalian. Kan? Kalau kita gunting rambut, berapa gunting rambut dekat orang Islam tu? RM5, RM6, RM10, RM12. Bagi RM20 kepadanya. Ya Allah, dia punya RM25 dan tak miskin pun kita RM5 bagi kat dia. Tapi dia punya doa untuk kita waktu malam, tuan-tuan dimuliakan sekalian, agaknya berapa panjanglah doa dia untuk kita kan. Maka lebihkan dalam apa kita buat, lebihkan. Jangan duk minta kurang, lebihkan. Ya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ada orang kadang-kadang dengan orang kaya kemain lagi dia merayakan. Pada orang miskin dia minta diskaun yang bukan-bukan. Padahal orang tu, kalau kawan kita berniaga sebagai contohnya, kita patut banggalah, pergi bantulah. Bukan kita minta, bila kau ada aku nak datang minta free. Orang tu baru nak berniaga, sewanya pun kadang-kadang tak lepas. Kan tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian ni. Baik, ini juga satu sedekah. Seorang teman mempunyai kedai, 10 buah kedai di sekitar sini tuan-tuan. Tanya kepadanya, Pulan, kau berniaga macam mana boleh berjaya? Orang semua susah, kau selama je berniaga, buka kedai. Dia kata, saya ni berniaga tuan, saya nampak budak pakai baju sekolah, barang saya berharga katalah RM10, saya bagi pada RM8. Saya untung dah, saya tahu dah saya punya break even berapa, dan jadi benda ni budak ni nak pakai, saya bagi RM2. Pada saya RM2 tu kecil, pada dia besar RM2 tu. Maka Allah beri padanya peluang untuk buka. Setiap pas saya buka, panggil dia, Pulan, kau baguslah kedai kau, macam mana kau urus lah, pandai, kau tak belajar tinggi pun kau boleh urus dengan baik. Rahsianya kerana bagi sedekah pada harga barang yang diturunkan oleh pekedai ini tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi sedekah ni ada macam-macam bentuk ya. Baik, lagi banyak lagi sebenarnya tuan-tuan, saya nak sebut secara ringkas untuk tuan-tuan tahu apa lagi amal salih yang patut kita lakukan. Qiraatul Quran wa ta'allumuhu, belajar Quran dan mempelajarinya. Banyakkan istighfar, buat baik pada ibu bapa, jaga silaturahim dengan adik-beradik, kaum kerabat dan sebagainya. Walaupun tak dapat ziarah, menelefon. Ada adik-beradik yang kita kena jumpa, ziarah sakit. Ada yang kita tak perlu jumpa, dia pun sibuk kerana kehidupannya yang memerlukan dia sibuk, bagi dia duit. Hari ni kan susah sangat tuan-tuan, online RM100, RM200, RM50 ikut pada kemampuan. Ifsya'us salam, bagi makan kat orang, memperbaiki hubungan yang rosak dengan orang. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang munkar, menjaga hifzul lisan wal faraj, menjaga lisan dan juga aurat. Al-ihsan ilal jiran, buat baik kepada jiran tetangga. Ikramud dhaif, memuliakan tetamu. Infaq fi sabilillah, infaq maknanya menafkahkan harta jalan Allah. Imatatul adza ani tariq, membuang satu benda yang menyakitkan di jalan. An-nafaqa ala zawji wal iyal, memberi nafkah kepada isteri dan kepada keluarga. Ini juga satu amal soleh tuan-tuan. Dalam hadis mengatakan memberi sedekah yang paling besar di jalan Allah. Yang kedua, memberi kepada isteri. Ya, jangan jadi macam sebagian orang yang pemberiannya kepada kawan-kawan bukan main lagi. Belanja pada kawan-kawannya dahsyat, tak berkira. Tapi pada isterinya kedekut kau main lagi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Sian isteri tu, dia pun tak reti nak minta. Ya. Jadi berikutnya,
Apa lagi disebut di sini? Kafalatul aitam, menjaga anak-anak yatim, membantu rumah anak yatim. Ziaratul marda, menziarahi orang sakit. Qada'u hawaijil ikhwan, melaksanakan hajat orang Islam. As-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan selawat ke atas nabi dengan sebanyak-banyaknya. Apa lagi tuan yang hati dan dikasihkan, apa perkara-perkara kebaikan yang dijanjikan untuk kita ni, iaitu wa adab idza'il muslimin, jangan menyakiti orang Islam. Wa rifqu bi ra'iyah, buat baik kepada orang bawahan. Wasilatu asdiqa'il walidain, jaga hubungan silaturahim dengan kawan-kawan ayah ibu yang telah meninggal dunia. Wa du'a lil ikhwan bi dhahril ghaib, mendoakan untuk orang-orang yang memerlukan doa di belakang mereka. Doa kalau kita ni melihat ada orang beritahu tentang kematian, ada orang menghantar mesej yang baik-baik, Al-Fatihah dia hantar tuan-tuan. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, ada poster lagi baguslah. Tapi yang lebih utama lagi, kita mendoakan untuk orang yang demikian. Kan banyak belega mesej kan, tolong jangan tutup mesej ni, bacalah dulu, orang ni sakit, fulan ni sakit, keluarga ni sakit. Kita lihat dan buat kau nak bantu-bantulah, tapi doakan mereka pun ada ganjarannya di sisi Allah. Kerana apa yang kita minta itu akan dimakbulkan oleh Allah untuknya dan untuk kita yang mendoakan, tak kurang sedikit pun. Yang lebih penting sebenarnya, bila kita dapat mesej tentang musibah berlaku kepada orang Islam, doakan untuk, terus doakan, ya Allah, orang ni susah, aku tak tahu bagaimana bantu, kau ringanlah bagi dia, ya Allah. Itu saja yang mampu kita ucapkan. Ya, kata Ibn Rajab dalam kisah 3 orang bermusafir, 2 orang sahabat baik, tiba-tiba datang ketiga untuk menemani dalam perjalanan yang jauh, A, B dengan C. Tiba-tiba dalam perjalanan B itu sakit tenat, meninggal dunia dia. C ni baru datang, maka A dengan C pun mengebumikan si B yang mati ni. Maka malam itu A, kawan karibnya, melihat dalam mimpi dia masuk dalam syurga dalam rahmat Allah. Lalu dia bertanya kepada B, macam mana kau boleh masuk syurga? Banyak amalan kau. Tak, doa si C, doa dia, macam mana doa dia pula? Besok pagi dia bangun, dia pun tanya pada C, apa doa engkau untuk B ni? Engkau baru kenal dia. Dia kata, aku doa kepada Allah, ya Allah, aku tak kenal dia, engkau lebih mengenali dia. Tapi tentulah kesian kepada dia, Allah, dia tinggalkan keluarga, nak balik dan tidak cakap apa dengan keluarga. Bagilah kepada dia ganjaran, berilah kepada keluarganya perlindungan. Itu je doa aku. Ya, aku tak kenal dia, aku baru kenal, aku nak minta lebih, aku tak tahu dia baik ke tak baik. Tapi doa aku kepada Allah, jagalah dia, jagalah keluarga, berilah yang terbaik untuknya, Allah. Dengan semua doa engkau ni masuk syurga, engkau tahu tak? The power of doa, tuan-tuan ni mulia Allah sekalian. Ya, baik. Apa lagi? Menunaikan janji, amanah yang diberikan. Lagi al-birru bil khala wal khalat, buat baik kepada makcik-makcik kita pun ditekankan juga. Dan makcik-makcik ni bagi keutamaan makcik-makcik sebelah ibu, kerana ibu ni lebih tinggi kedudukannya daripada ayah dari satu sudut. Maka makcik-makcik, adik-beradik sebelah ibu lebih utama daripada adik-beradik sebelah ayah. Nampak tuan-tuan? Baik, lagi apa tuan-tuan? Disebut di sini, jangan abaikan berwudu. Latih diri untuk berwudu. Keluar rumah, latih diri untuk berwudu. Batal, ambil wudu balik semula. Latih. Ya. Lagi, bantulah orang dalam kesusahan. Jagalah mata daripada melihat yang haram. Kemudian isbahul wudu wa du'a bainal azan wal iqamah, banyakkan doa di antara azan dan juga iqamah. Lagi apa tuan? Surah Al-Kahfi pada hari Jumaat dalam waktu-waktu yang penting ni jangan abaikan. Dan pergilah ke masjid, jagalah salat berjemaah, dan jagalah salat-salat sunat qabliyah dan juga ba'diyah, dan jagalah sembahyang sunat pada hari raya Aidil Adha nanti, untuk dilakukan di masjid, di tempat berkumpulnya orang Islam. Wa zikrullah ba'da salawat, ingat Allah, wirid-wirid yang kita bacakan lepas sembahyang. Al-hirsu al-kasbil halal, carilah rezeki yang halal, walaupun pada waktu lain dituntut, lebih lagi dituntut pada hari yang penting ini. Wa idkhalu surur al-muslimin, berilah berita gembira dan jadikan orang Islam keliling kita gembira. Kalau kita tak boleh nak buat orang lain gembira, buatlah isteri kita gembira, buatlah anak-anak kita gembira, buat ibu ayah kita gembira, buatlah pembantu rumah kita gembira pada hari-hari yang utama ini. Tuan-tuan, baik. Lagi wasyafaqatu bid du'afa, dan kesian kepada orang-orang susah.
bagilah makan kepada anak yatim ke, kepada orang yang cacat penglihatan ke, tak jauh pun daripada tuan-tuan kat sini kat Mangsan ni kan. Ya, apa lagi? Wastina'ul ma'ruf wa dilala al khair, buatlah perkara-perkara baik, apa saja kebaikan. Wa salamatu sadri wa tarki syahna, dan lapang dada kita, dan selamatkan diri kita daripada pemusuhan dan kebencian, dendam dengan orang lain. Wa ta'limul aulad wal banat, ajarlah anak-anak untuk ingat Allah, cucu dan sebagainya. Wa ta'awun al muslimin fima fihi khairun, bantulah orang Islam dalam apa saja NGO ke, apa benda yang baik untuk orang Islam ke, libatkanlah diri kita saja upaya. Baik tuan, setakat ini saja dulu untuk kuliah kita pada pagi ini. Moga-moga nampaklah kita satu jalan kebaikan yang sedang terbuka luas untuk kita rebut peluang ini. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita keutamaan tersebut, dapat berpuasa, beramal saleh, melakukan apa yang terbaik untuk akhirat kita, untuk dunia kita dalam konteks ini. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wardina warḍa'na. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqallahu minna minkum. Tuan dah masuk waktu syuruk. Tuan ada kesempatan tunaikanlah 2 rakaat syuruk yang pahalanya seperti menunaikan ibadah haji ataupun umrah. Saya sembahyang sunat syuruk 2 rakaat kerana Allah Taala.